آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah, sesuatu itu terjadi mengikut apa yang dikehendaki Allah. Tidak ada sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan melainkan Allah. Dengan nama Allah, sesuatu itu terjadi mengikut apa yang dikehendaki Allah. Tidak ada sesuatu yang boleh menolak kejahatan melainkan Allah. Dengan nama Allah, sesuatu itu terjadi mengikut apa yang dikehendaki Allah. Setiap kenikmatan itu datangnya hanya daripada Allah. Dengan nama Allah, sesuatu itu terjadi mengikut apa yang dikehendaki Allah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan kekuatan dan kebesaran Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limuallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim. Pada hari dan saat ini dengan rasa rendah diri kami bermunajat. Mohon taufik dan hidayahmu, jadikanlah program introspeksi pembelajaran terbeza siri 3 bahagian 2. Program gerak langkah intervensi terancang Bliter, anjuran sektor pembelajaran. Pejabat pendidikan daerah Pontian sentiasa mendapat limpahan rahmat dan keberkatan serta keridhaan-Mu. Allahumma ya dzal quwwatil matin. Ya Allah, berilah kami kekuatan agar kami dapat mempergunakan seluruh tenaga dan pemikiran bagi menjana satu nafas baru untuk berkongsi ilmu dan maklumat. Moga mampu menangani keperluan dan tuntutan semasa, selari dengan era bestari dan globalisasi. Lantas, dengan kehendak dan hidayah-Mu, ya Allah, moga usaha-usaha yang digarap ini mampu melahirkan generasi yang memiliki minda yang subur dan proaktif, kemahiran yang mampan dan semangat yang mantap, serta mampu beraksi di pentas dunia. Mudah-mudahan segala urusan kami yang kami rancang dalam program ini memberi dorongan dan semangat untuk kami lebih bekerja kuat dan sepakat, memberi bimbingan berterusan kepada sekolah-sekolah dan warga sekolah menyambutnya dengan komitmen yang tinggi, bersatu hati bekerja dalam satu pasukan. Moga-moga akan tambah lagi kejayaan di hari-hari mendatang untuk daerah Pontian yang kami cintai ini. Seterusnya meletakkan pencapaian daerah Pontian Dynamic dalam kelompok 5 terbaik dalam Ridho Darul Ta'zim. Allahumma ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau mantapkanlah semangat dan hasil kerja kami untuk terus menghambat kejayaan demi kejayaan dalam penuh dedikasi dan kecekalan ke arah menjana kecemerlangan yang berterusan. Sesungguhnya kami sedar, ya Allah, bahawa kami tidak berdaya menjalankan tugas dengan sempurna, melainkan dengan keizinan dan kehendak-Mu. Justru itu, Engkau gilatkanlah minda agar mampu berfikir melangkaui zaman dan mampu membuat perancangan di luar kebiasaan dengan penuh jujur dan ikhlas dalam melaksanakan segala tugas. Moga segala usaha kami senantiasa dalam keridhaan-Mu jua, ya Allah. Allahumma ya dzal judi war rahmah. Ya Allah, peliharalah, lindungilah, jauhilah dan selamatlah kiranya diri kami yang hadir dalam program ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami, rakan-rakan guru kami, warga pendidikan, murid-murid kami, keluarga mereka dan rakyat Malaysia keseluruhannya daripada apa jua bala bencana, wabak dan penyakit terutama COVID-19, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Kepada-Mu jua, ya Allah, kami berserah dan bertawakal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tufarriq jam'ana hadha illa bi dhanbi maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin salihin mutaqabbalin mabrur. Birahmatika ya azizu ya ghafur. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Semoga program kita pada petang ini insyaAllah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan program kita. Yang berusaha timbalan PPB, Pejabat Pendidikan dan Penghentian. Sekiranya ada sebab tak nampak ni. Pegawai-pegawai SI Partner, rakan-rakan pembimbing SIC Plus, rakan-rakan PPD Pontian, tak lupa juga ya, rakan-rakan guru GPK Kanan dan juga guru-guru panitia mata pelajaran yang dapat meluangkan masa sekali lagi pada petang ini bersama-sama dalam program kita. Cikgu Rafidah, tetamu kita ada tak? Dah sampai belum Ada. Dah ada? Okey, Alhamdulillah tidak dilakukan juga atas persetujuan bersama pihak PPD Pontian sekali lagi mengalu-ngalukan kehadiran yang berusaha Encik Muhammad Syahrin bin Abdullah, pensyarah IPG Tun Hussein On sebagai penceramah kita sekali lagi untuk hari ini. Ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan atas kesudian berkongsi kepakaran Tuan kepada kami pada petang ini. Jadi hadirin sekalian, insyaAllah petang ini kita cuba santai-santaikan sikit penyampaian ilmu. Walaupun santai tetapi kita harap ianya tetap terkesan juga Okey. Bila kita bercakap tentang pembelajaran terbeza ni, yang dapat dibayangkan sekarang ni pastinya murid di dalam sebuah kelas. Betul cikgu Kita ada murid, kita ada satu kelas. Jadi kita nak masukkan elemen pembelajaran terbeza. Okey. Jadi bagaimana Puan Rafidah, aka Cikgu Fidah lah lebih senang Cikgu Fidah, kita nak tahu juga ni dalam pembelajaran terbeza ni, dalam bilik darjah tu sendiri, boleh tak kita wujudkan perbezaan kumpulan? Macam mana tu Okey, terima kasih Puan Cikgu Jamilah. Alhamdulillah kita bersua lagi pada petang ni. Kita santai, jangan stres-stres cikgu. Kita memang benar kita dalam kelas kita memang ada keterbezaan dalam kumpulan. Kita dah sedia maklum kan. Yang semalam kita bincangkan perbezaan dari setiap individu iaitu perbezaan murid. Okey, saya buka bahan saya. Okey, nampak tak cikgu-cikgu? Nampak cikgu? Nampak. Alhamdulillah. Ya, nampak. Besar tak paparan? Cuma ada yang kata nanti boleh besarkan sikit tak cikgu? Okey, sebentar present. Okey, ni jelas? Besar? Besar, jelas. Okey, baik. Semalam kita dah berbincang tentang perkara yang perlu diberi perhatian sebelum melaksanakan pengajaran terbeza. Kita ada latar belakang murid, kesediaan murid, gaya pembelajaran, minat, kecerdasan, pelbagai, kognitif dan persekitaran. Dan bila kita ada murid yang berbeza, sudah tentulah kita akan membina sekumpulan yang berbeza kan mengikut murid. Okey, dalam pembelajaran terbeza ini murid boleh dibahagikan kepada 4 kumpulan, iaitu kumpulan fleksibel, iaitu di mana kumpulan kerap diubah, ahli kumpulan boleh berubah-ubah. Dan jenis yang kedua adalah kumpulan homogeneous, iaitu kumpulan dibentuk mengikut aras keupayaan murid yang sama, jantina, minat dan lain-lain. Dan yang ketiga heterogeneous. Okey, cikgu tak perlu hafal lah ada punya apa-apa nama jenis kumpulan ni, tapi yang kalau boleh pada petang ni cikgu dapatkan, cikgu maklum ambil serap maklumat tu apa di kumpulan fleksibel. Okey, itu yang lebih penting lah sebenarnya untuk cikgu aplikasikan dalam kelas. Heterogeneous yang ketiga, kumpulan dibentuk berdasarkan pelbagai aras, keupayaan, jantina, minat, pilihan sendiri, tempat duduk yang berdekatan atau secara rawak. Kan ada setengah murid kat kelas memang dia ada yang dia suka duduk bersama-sama, macam itulah kan. Mungkin daripada latar belakang budaya yang sama jadi dia duduk bersama-sama. Okey, itu dalam kategori heterogeneous. Dan yang keempat,
flexogenous. Flexogenous ni maknanya kita boleh gabungkan kedua-dua heterogeneous dan homogeneous dalam satu kumpulan. Iaitu mereka bertukar kumpulan sekurangnya sekali dalam proses PDPC. Kalau yang dulu mungkin kita letakkan kumpulan-kumpulan dah tetap kan. Tapi mengikut peredaran semasa ni, untuk supaya murid ni kalau boleh dalam satu kelas tu mereka rapat semualah kan. Rapat iaitu sentiasa berkasih sayang antara mereka, tidak merasa cemburu antara satu sama lain. Jadi kumpulan ini sangat penting. Kumpulan ini sangat penting untuk cikgu-cikgu terapkan di dalam PDPC cikgu dalam kelas. Okay. Kalau di dalam PDPR, cikgu boleh guna, kalau ada 5, kita dah ada breaking group kan. Cikgu pun boleh guna praktikkan di dalam, kalau Google Meet boleh guna group. Group kan di dalam room-room yang disediakan dalam The 5 tu lah, bila kita melaksanakan PDPC secara dalam talian. Okey, kita boleh lihat ni secara sekitar lalu yang saya cerita pada semalam, iaitu dari segi gaya pembelajaran murid, iaitu dari segi visual kan, semalam saya dah sebut sekali lalu. Linguistik, murid linguistik lebih mudah belajar melalui media bertulis sama ada membaca atau menulis. Murid spasial lebih suka penggunaan carta graf dan gambar bila sesuatu yang kita lihat. Lepas tu auditory adalah murid yang suka bercakap dengan diri sendiri, lebih suka dengan suasana yang sangat tenang, suka belajar sambil mendengar lagu. Okay? Bila kita lihat kan, murid-murid ni ada setengahnya kan, memang saya pemulihan khas, biasa terlibat murid-murid yang lemah, yang aras asas ni. Jadi ada setengah murid tu yang memang dekat sekolah tu cikgu kata dia tak pandai bercakap. Maknanya dia tak nak bercakap, memang senyap je. Tapi dengan kawan dia bercakap dan dengan pokok dia bercakap. Kan, kat situ sebenarnya bila kita kena kenal pasti sebenarnya murid ni jadi mendengar, dia boleh bercakap dengan ikan, dia boleh cakap dengan pokok, tapi dengan orang dia tak bercakap, senyap je. Mungkin dari segi keyakinan diri dia lah. Jadi ini yang sebenarnya cikgu kena kenal pasti. Okey, seterusnya kinestetik. Apa yang kita lihat kinestetik, keupayaan seseorang untuk memproses maklumat secara fizikal melalui pergerakan tangan, badan dan ekspresi. Suka untuk bergerak dan beraktiviti. Seterusnya, ini yang saya cerita semalam juga sekali lalu, kecerdasan pelbagai, linguistik, naturalistik, logical, matematik. Ada murid yang memang bahasa memang tak dapat langsung, tapi matematik dia boleh mengeja, boleh mengenal nombor, tapi membaca langsung tak dapat. Itu dari segi kecerdasan matematik, interpersonal, visual, music, sebenarnya saya dah cerita. Okey, kita teruskan lagi. Okey, dari segi kecerdasan linguistik ni apa dia? Kebolehan menggunakan kata-kata berkesan dalam lisan dan penulisan, termasuk mengingat maklumat, keyakinan orang lain serta tentang bahasa itu sendiri. Naturalis boleh mengenali dan mengklasifikasikan tumbuhan-tumbuhan, galian haiwan serta mengenali artifak budaya dari segi pakaian dan makanan. Maknanya dia lebih suka melihat persekitaran, ya, natural. Okey, kecerdasan logik iaitu kebolehan menggunakan nombor secara berkesan, bijak berhujah, memahami kelompok nombor asas. Ini logik matematik, ya. Memahami kelompok nombor asas, prinsip, sebab akibat serta kebolehan menjangka, membuat keputusan yang tidak berat sebelah dan cekap menggunakan teknologi dan menyelesaikan masalah. Marah, itu macam mana kan. Jadi dia boleh kenal cikgu tengah marah ke, cikgu tengah gembira ke, dia boleh baca. Jadi itu yang interpersonal. Kecerdasan visual ni, visual ruang ni adalah kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna, garisan
dan mempersembahkan idea visual serta ruang secara grafik. Ada setengah budak yang suka melukis pemandangan, melukis sebab dia adalah murid yang kecerdasan visual dia lebih pada diri dia. Dan kecerdasan muzik boleh mengesai irama dan lagu, mudah mengenal lagu, mengubah rentak serta tempo dalam melodi. Okey, ini dari segi kerja kinestetik, boleh menggunakan badan, menyatakan idea, perasaan dan penyelesaian masalah termasuk kemahiran fizikal seperti koordinasi, keanjalan, kepantasan dan keseimbangan. Itu kinestetik. Budaknya memang sentiasa aktif dalam kertas. Kecerdasan interpersonal iaitu kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan, hasrat dan kehendak, mempunyai kecerdasan menangani perasaan, mengawal kemarahan atau kesedihan diri, mampu membuat refleksikan diri yang tinggi. Dan kecerdasan eksistensial iaitu kebolehan dalam membuat pemikiran dan mencetuskan idea-idea abstrak dalam pengurusan kehidupan manusia. Kecerdasan ini yang memang cikgu hadapi, yang cikgu memang menghadap murid-murid, memang mereka ada kecerdasan pelbagai ini. Okey. Kita tengok reka bentuk pengajaran terbeza iaitu fasa 1 dari segi analisis. Fasa 2, bila cikgu dah ada membuat analisis tentang keterbezaan murid-murid cikgu, berbezanya setiap individu tersebut, cikgu boleh kumpulkan mengikut kategori masing-masing. Mungkin dalam kesamaannya, homogeneous, kumpulan-kumpulan yang sama minat. Okey, fasa kedua merancang pengajaran. Bila cikgu dah analisis, dah kenal murid-murid cikgu dari segi latar belakang dia, kecerdasan dia, cikgu boleh merancang pengajaran. Seterusnya fasa ketiga, mereka bentuk pembelajaran. Dah boleh merancang, seterusnya cikgu boleh membentuk pembelajaran. Yang keempat, fasa keempat ialah melaksanakan pengajaran yang dalam kelas lah, sama ada PDPR ataupun secara bersemuka. Dan fasa 5 ialah pemantauan dan pentaksiran. Cikgu sentiasa membuat pemantauan terhadap PDPR dan PDPC yang cikgu laksanakan dan membuat pentaksiran dia secara berterusan di dalam PDPC cikgu dan ataupun PDPR. Dan fasa 6 penilaian. Penilaian kendirilah, penilaian PDPC yang cikgu laksanakan atau PDPR yang cikgu laksanakan, sejauh mana cikgu nilaikan keberkesanan dan penguasaan murid bagaimana. Okey, kita melihat kepada fasa 1 iaitu mengutip data budaya persekitaran, kediaman dan bilik darjah, mengenal pasti murid, gaya pembelajaran, kesediaan motivasi, minat dan kecerdasan di fasa 1 tadi. Dan fasa 2 mengenal pasti aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pembentukan kumpulan, langkah dan aktiviti pengajaran. Okey, menjadikan instrumen, jenis kumpulan, pendekatan dan aktiviti pembelajaran. Dan fasa ketiga, menetapkan kandungan, proses, produk atau persekitaran berdasarkan pola pengajaran terbeza, mendokumentasi rancangan pengajaran harian. Dan yang keempat, langkah pengajaran dipatuhi dalam keadaan mudah lentur mengikut kesesuaian dan keadaan semasa di bilik darjah. Kalau kita dalam keadaan penggiliran tu, kita kena lihat untuk dalam fasa inilah, yang fasa keempat ni, untuk PDPC kita ni mematuhi SOP yang telah ditetapkan, mengurus disiplin, mudah lentur dan keutamaan pengajaran. Dan dalam fasa 5 memantau secara berterusan pelibatan dan perkembangan pembelajaran murid, iaitu assessment for learning untuk pembelajaran, assessment as learning untuk sebagai pembelajaran, dan assessment of learning sebagai pembelajaran dan tentang pembelajaran. Okey, dan yang keenam, fasa yang terakhir yang mengutip, menganalisis data dan penilaian pengajaran untuk menambah baik pengajaran pada kitaran seterusnya. Okey, itu saja dalam aspek pembinaan kumpulan dalam bilik darjah. Okey, dan setiap murid, every child is gifted. They just unwrap their package at different time.
sama tidak semestinya everyone. Fair isn't everyone getting the same thing. Fair is everyone getting what they need in order to be successful. Okay. Itu saja Cikgu Jamilah daripada saya untuk tentang membina kumpulan dalam PDPC dan bilik darjah. Okay, kita tengok tadi nak bina kumpulan tadi ada 4 kumpulan Cikgu Fida. Fleksibel, homo, hetero, flexo semua tu. Jadi fasa-fasa ni daripada fasa 1 sampai fasa 6 ni nak tak nak untuk memudahkan proses kita buat kumpulan kena lalui lah fasa-fasa ni Cikgu Ya. Dia buat shortcut tak? Cikgu sendiri mengenal murid cikgu dan cikgu boleh buat pilihan kumpulan yang mana sesuai dan tidak statik. Kumpulan yang tidak statik lah. Jadi memang cikgu dah melihat kadang-kadang bila kita kumpulkan murid setiap PDPC dan PDPR kita dalam kumpulan yang sama dia jadi macam jadi jemu kan. Anak-anak murid kita ni mudah jemu. Jadi kita bila pelbagai dia boleh mengenal rakan-rakan dia. Kawan dia ni jenis cepat, kawan ni jenis membantu, kawan ni jenis yang mungkin dia jenis yang pentingkan diri. Jadi dari situ mereka saling ada asimilasi lah. Asimilasi tu berlaku dalam keseluruhan kelas akhirnya nanti. Alright. Terima kasih Cikgu Fida. Saya harap jelas cikgu-cikgu semua apa yang disampaikan tadi. Okay. Kita dah cakap tentang kumpulan. Okay. Kumpulan perbezaan kumpulan dalam bilik darjah. Tentunya cikgu-cikgu ni nak tahu pembelajaran terbeza ni ada pula ataupun tidak dan bagaimana sebenarnya ia dapat dilihat dalam RPH. Macam mana cikgu Kita tak maulah soalan tu berlegar lama sangat dalam fikiran kita ni. Jadi kita perlukan penghuraian dengan jelas. Apa kata kita jemput penceramah undaran kita Encik Sharan untuk menjelaskan tentang pola bagaimana sebenarnya pola ni dapat dilihat dalam RPH tu sendiri. Dan untuk makluman Cik Sharan boleh tak kalau kita buat sesi soal jawab juga semasa sesi pembentangan ni? Boleh. Tahu ada yang perlukan penjelasan? Okay, boleh. Alright. Okay, boleh teruskan Cik Sharan. Ya, saya paparkan terima kasih Puan MC, Puan Cikgu Jamilah yang berusaha Puan Rafidah, rakan-rakan guru, SIC Plus, PPD dan sebagainya yang ada bersama sesi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izin saya berkongsi bahan sedikit bagi memberi gambaran. Kita tajuk atau tema tu kita tidak berapa risau sangat. Yang penting kaedah. Mungkin saya bawa tema pedagogi, Cikgu Rafidah bawa tema pembelajaran, tapi objektifnya dia masih berkisar kepada kemenjadian murid dalam PDPR ataupun PDP yang menjelang nantilah kita tambah nilainya. Saya cuba paparkan sekejap. Okey. Dah ada? Belum? Di skrin saya belum lagi. Okey, sebentar. Masih belum? Belum lagi ke? Talian saya yang lambat ni sebenarnya. Rakan-rakan lain bagaimana? Dah nampak belum? Belum lagi. Belum, okey, belum. Dah? Belum? Belum lagi.
Okey, baik. Sekejap Okey. Bab 2, pengenalan pedagogi terbeza. Okey, baik. Bab 2, pengenalan pedagogi terbeza. Setuju? Ada dah semua? Ya. Okey, baik. Baiklah, ini saya nyatakan perkara yang telah dibuat secara inisiatif berdasarkan pemartabatan pendidikan bahasa Melayu. Ada macam bising sikit. Ada speaker. Mohon rakan-rakan yang sedang on mic boleh tolong mute-kan tak? Okey, baik. Kita lihat apa itu pedagogi terbeza, bagaimana pelaksanaannya. Ada 4 elemen pengajaran terbeza, iaitu pola pengajaran. Yang pertama, 4 elemen pengajaran terbeza, pola pengajaran terbeza, reka bentuk pengajaran terbeza dan aplikasi pengajaran terbeza. Jadi keempat-empat ini adalah perkara yang sangat penting dalam memberi nafas baru kepada pedagogi, ya, dengan bagi saya adalah option. Dalam banyak perkara pun kita perlu ada option, diberi pilihan, diberi pilihan. Cuma istilahnya option lah, pilihan lah, alternatif dan sebagainya. Jadi gaya pengajaran guru itu perlulah dipelbagai dan divariasikan, seperti saya mengulang kembali episod semalam, ujaran-ujaran dari kata-kata saya lah, ya, saya ambil kembali. Jadi 4 perkara yang penting ini, apa dia? 4 elemen pengajaran terbeza. Yang pertama ialah persekitaran, ini tak berapa terang juga, persekitaran, proses, kandungan, produk. Ini 4 elemen. Persekitaran ialah membina iklim bilik darjah, meliputi pengurusan bilik darjah, peraturan kelas, keceriaan, warna, susunan perabot, pencahayaan, prosedur dan proses yang memberi kesan kepada suasana bilik darjah. Peluang belajar meliputi luar dan dalam bilik darjah, integrasi alatan teknologi, pembelajaran maya. Proses merujuk kepada cara murid memahami maklumat, idea dan kemahiran yang akan dikuasai. Gaya merefleksi gaya pembelajaran dan keutamaan pembelajaran murid, mempelbagaikan proses pembelajaran bergantung kepada cara murid belajar, mencakupi aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan untuk mencapai objektif pembelajaran. Seterusnya ialah kandungan, meliputi topik dalam sukatan pelajaran atau DSKP. Ini dia punya pegangan dia. DSKP adalah kitab lah, ya, yang menjadi dasar kepada gerakan ataupun kelancaran-kelancaran seterusnya. Meliputi ilmu yang terkandung dalam bahan PDP, membezakan dengan pra-ujian tentang kefahaman dan kemahiran murid, disusuli dengan memadankan murid dengan aktiviti, menyediakan pilihan kepada murid, menyediakan sumber tambahan. Kemudian produk, mestilah bermakna kepada murid, mereflek kefahaman murid, membezakan dengan cara mengadakan cabaran kepelbagaian dan pilihan. Hasil daripada PDP yang dilalui oleh murid, murid mempersembahkan atau menghasilkan sesuatu dalam PDP. Jadi itu tentang elemen pengajaran. Mesti ada kandungan, mesti ada proses, mesti ada produk, mesti ada persekitaran, dan maka kita terjemahkannya pula dalam bentuk pola pengajaran terbeza. Jadi pola ejaan, pola pengajaran terbeza, ini adalah pola ataupun lebih diandaikan saya boleh terima sebagai pattern. Pattern. Jadi pola pengajaran terbeza ni ada 15 pola. Ya. Tuan, slide tu boleh besarkan sikit. Boleh besarkan lagi. Okey. Boleh. Cikgu-cikgu tak nampak. Okey. Sekejap
Sekejap. Saya slideshow saja. Sekejap. Boleh nampak? Boleh tak? Saya cuba slideshow. Okey, boleh. Okey, sekejap. Okey. Okey, ini yang tadi baru nampak. Okey, ini tentang pola. Pola pengajaran terbeza. Ya, apabila kita kembali kepada elemen kandungan, produk, proses dan persekitaran, ya, terwujud dalam pola pengajaran. Maka kandungan. Apa itu kandungan? Ya, mengikut pola. Kita ada 15 pola. Kita buat kajian, kita buat penyelidikan, kita rangkumkan dan kita wujudkan 15 pola. Ya, jadi pola pertama, ya, kandungannya ialah kandungan yang sama, ya, SP-nya sama, DSKP-nya sama, KSKP-nya sama. Prosesnya pun sama. Produknya sama, persekitaran beza, pola satu. Kandungan sama, ya, proses sama, produk beza, persekitaran sama, pola dua. Kandungan sama, proses sama, produk sama, persekitaran beza, pola tiga. Pola tiga. Saya ulang, kandungan sama, proses sama, produk beza, persekitaran sama, pola dua. Kandungan sama, proses sama, produk beza, persekitaran beza, pola tiga. Nah, ini dia punya sifir membaca pola itu telah diwujudkanlah dia punya jadualnya, penjadualannya, ya, supaya pemikiran kita akan terarah, ya, apabila nanti untuk membuat RPH, ya. Sehinggalah pola ke-15, ya. Kandungan beza, prosesnya beza, produknya beza, persekitarannya sama, ya, polanya 14. Kandungan beza, proses beza, produk beza, persekitaran beza, polanya ialah pola 15. Jadi apa yang beza, apa yang sama, ya, apa yang kandungan, proses, saya cuba terjemahkan lagi sekali. Ya, dalam reka bentuk pengajaran kita perlu fasa pertama iaitu analisis, kemudian kita perlu merancang, kita perlu mereka bentuk pelajaran, kita perlu melaksanakan pengajaran, kita perlu pemantauan dan pentaksiran dan kita perlu penilaian. Ini reka bentuk pengajaran terbeza. Ya, sama juga reka bentuk pembelajaran terbeza. Nanti buat banding beza. Ya, apakah perkara-perkara titik-titik penting yang dapat ditemukan dalam proses pembelajaran ini. Seterusnya, sekejap. Okey, huraian. Ya, mengutip fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, ya, fasa 5, fasa 6. Ya. Ini dalam pedagogi terbeza dalam fasa 1 yang mengutip data, budaya persecaran, kediaman dan bilik darjah murid, mengenali murid, gaya pembelajaran, kesediaan, motivasi, minat dan kecerdasan. Kemudian diteruskan juga dengan mengenal pasti aspek yang dipertimbangkan dalam pembelajaran kumpulan, langkah dan aktiviti. Seterusnya fasa ketiga menetapkan kandungan, proses, produk dan seterusnya. Mendokumentasikan rancangan pengajaran harian RPH. Seterusnya langkah pengajaran dipatuhi dalam keadaan mudah lentur mengikut kesesuaian. Fasa 5 memantau secara berterusan perlibatan dan perkembangan pembelajaran murid, AFL, AAL, AOL. Kemudian 6 mengutip, menganalisis data dan menilai pengajaran untuk menambah baik pengajaran pada kitaran seterusnya. Okey, baiklah, nampaknya dalam keadaan huraian ini penuh dengan data, tetapi saya yakin guru-guru dapat melihat ini dalam satu bentuk yang lebih ringan
dalam bentuk pengalaman, ya, dengan kesediaannya berada dalam bilik darjah. Fasa-fasa ini sebenarnya perkara-perkara yang telah dan biasa berlaku. Ya, tetapi kalau kita terjemahkan dalam bentuk dokumen memang nampak sulit, ya, sukar. Ya, tapi dalam keadaan realiti di dalam bilik darjah, saya yakin inilah pusingan-pusingan ataupun corak-corak yang sentiasa berlaku di dalam bilik darjah dalam proses pengajaran pembelajaran. Baiklah, kita lihat, ya, contoh, ya, aplikasi pengajaran terbeza. Contoh, kemahiran mendengar dan bertutur, standard kandungan, bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. 1.3. Cikgu-cikgu yang dah biasa sangat dan di SKP ataupun dah menghafal, boleh lihat ini adalah contoh yang kita cuba berkongsi bersama pada hari ini. Kemudian dalam standard kandungan ada standard pembelajaran, ya, ada standard pembelajaran iaitu 1.3.1, bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul, ya. Dan kita lihat lagi, ini adalah contoh pola 1. Ya, kalau kita berbalik tadi kita ada pola 1. Okey, kita balik semula sekejap. Pola 1, kandungan sama, proses sama, produk sama, persekitaran beza, pola 1. Okey, ini contoh pola 1. Contoh pola 1. Kandungan sama di SKP BM tahun 4. Ya, kandungan 1.3, SP 1.31. Kumpulan ABC. Buatnya kumpulannya ABC, membuat buku kecil berdasarkan gambar tunggal. Nampak? Kandungannya sama, prosesnya pun sama. Kemudian produknya kumpulan ABC juga tadi menghasilkan produk yang sama. Setelah membuat buku kecil, bercerita tentang buku kecil tersebut. Cuma persekitarannya berbeza. Sama ada maya dan di bilik darjah ataupun rakaman semasa bercerita. Jadi persekitaran ini beza mengikut pada elemen yang semalam saya sentuh. Dalam keadaan apa kehadiran murid itu kita terima. Ya, jangan tidak terima ketidakhadiran itu. Jangan diambil kira dulu. Ambil kira kehadiran. Kehadiran yang saya sebut semalam ada 4 elemen kehadiran bersemuka, ya, di dalam bilik darjah. Kemudian segera ada maya. Kemudian ada juga maya yang tak segera. Dan kemudian di luar di luar talian. Maka kita jadikan itu sebagai pola 1. Okey, kalau tak faham lagi, faham pelan-pelan dulu. Ya. Bermakna, saya ulang lagi sekali, bermakna sebelum merancang, semasa merancang, pemikiran kita telah terarah kepada pola. Ya, kita tengok jadual ini apa ni? Macam matematik, panggil apa tu, formula, ya. Sains pun ada formula, bahasa Melayu pun ada juga. Ya, kita hafalkan, tak perlu hafal, tengok saja jadual ini, bukan banyak pun. Hari ini kita nak merancang tentang pola 1. Apa dia pola 1? Kandungannya sama, prosesnya sama, produknya sama, persekitarannya beza. Maka kita isilah dalam RPH kita pemikiran yang telah kita rancang ini berdasarkan pemikiran terarah kandungan, pemikiran terarah proses, pemikiran terarah produk dan pemikiran ke arah persekitaran itu. Maka dapatlah kita menterjemahkan rancangan pengajaran harian pada itu untuk dibawa ke dalam bilik darjah berdasarkan pola ini. Ya, okey, baiklah. Saya teruskan sikit sebab ini tak banyak, nanti boleh kita terus soal jawab. Kita beri lagi satu contoh pola 4. Kandungan sama, proses beza, produk sama, persekitaran sama. Kandungan sama di SKP BM tahun 4.
SK 1.3, SP 1.31. Beza ialah dalam ABC, maka prosesnya beza. Mencipta sajak berdasarkan frasa yang diberi, ahli memberi 1-2 perkataan berkaitan dengan ibu untuk dijadikan sajak. Kemudian proses kumpulan C pun berbeza, iaitu mencipta sajak secara bebas dan pilih satu yang paling baik untuk dibaca. Soal murid kita dalam bilik darjah itu cerdas ataupun lemah itu bergantunglah kepada kemahiran guru pada waktu itu ataupun kebersamaan guru dari awal tahun sehingga pertengahan tahun tu mesti ada proses mengenal kan muridnya, dia punya karakternya macam mana. Kemudian produknya sama. Ya, walaupun kita menghasilkan proses yang berbeza tetapi kita menghasilkan produk yang sama, iaitu membaca ataupun mendeklamasikan sajak ibu. Kenapa pula buat kerja berbeza tapi hasilnya sama? Kerana kumpulan A mencipta sajak berdasarkan frasa yang diberi, bermakna cipta juga tetapi dibekalkan dengan frasa-frasa tertentu. Kumpulan B mencipta juga tetapi menggunakan teknik rantai. Setiap ahli dia diberikan 1-2 perkataan dengan ibu untuk dijadikan sajak. Kumpulan C mencipta juga. Cuma proses mencipta itu lain untuk menghasilkan produk, mendeklamasikan sajak atau membaca saja sajak tentang mungkin tema atau tajuknya ibu. Di mana berlaku? Di dalam bilik darjah. Kalau berlaku dalam bilik darjah, kena ingat nanti buka sekolah kita ada sistem penggiliran. Penggiliran yang macam mana itu mungkin kita akan gunakan pola ini waktu penggiliran itu. Maka kita cari pula pola yang pastikan persekitaran itu beza supaya senang. Ada budak di sekolah, ada pelajar, ada murid di sekolah, ada murid di rumah, ada murid di kantin, ada murid di mana-mana saja. Persekitaran itu mudah dicorakkan dan pola itu akan mudah dipetik atau dipilih berdasarkan penjadualan ini. Ini sedikit tentang pola ataupun pola 5. Di kandungan sama, proses beza, produk sama, persekitaran beza. Tadi kita mungkin dah faham, insya-Allah faham, kandungan sama, prosesnya beza, produknya sama tetapi persekitaran beza. Melayari, meneroka sajak melalui maya. Kemudian persekitaran itu berbeza. Ada tambah nilai di sini kerana kita telah ada pengalaman PDPR, melayari, meneroka internet dan sebagainya, maka pengalaman itu jangan ditinggalkan waktu pasca pandemik nanti. Tadi kita dah sentuh penggiliran, kita sekarang dah sentuh, jangan tinggalkan pengalaman PDPR itu untuk proses meneroka dan melayari. Okey, itu pola 5. Pola 7, contoh kita ada 15 pola ni, saya petik-petik saja. Sama, beza, beza, beza. Sama, beza. Proses beza, susun gambar dan cerita dengan betul, maka menghasilkan produk yang beza. Bercerita berdasarkan carta ahli bergambar. Proses beza kerana ada 3 kumpulan. Kumpulan B membuat buku kecil berdasarkan gambar tunggal, maka hasilnya pun beza juga. Bercerita berdasarkan buku kecil. Kemudian menghasilkan proses meneroka satu perkara melalui internet. Produknya ialah kumpulan C, bercerita tentang kejadian hujan melalui rajah kitaran hujan. Maka apabila proses itu berbeza, waktu persekolahan penggiliran nanti, mungkinlah kumpulan C ni kita dudukkan dia di rumah. Mungkin dia tidak ada hadir, belum vaksin yang cukup ataupun ibu bapa tak yakin nak hantar. Ingat semalam saya ada sentuh community. Community itu terlibat sama dalam proses PDP kita. Kalau ibu tak yakin menghantar anak ke sekolah, maka kita jangan cuai dan abaikan mereka. Kita bagi pola 7 ini yang mana mereka buat kerja dalam kumpulan C, meneroka di rumah mereka. Mungkinlah itulah saya sedikit gambaran lah yang kita belum sampai kepada pembukaan sekolah atau pasca COVID ni. Jadi kita belum nampak lagi perkembangannya bagaimana. Okey. Baiklah, ini tentang pola 7. Ini bacaan tambahan. Saya rasa contoh-contoh itu memadai
ya untuk petang yang singkat ini. Ya. Boleh saya kongsikan, saya tak nak tambah-tambah lagi sebabnya banyak lagi alternatif ya. Hybrid pun sebenarnya saya sentuh sikit je semalam kerana hybrid ni lebih kepada elemen bagaimana kita nak mengubah suai dalam keadaan ad hoc atau serta-merta. Ya, macam kereta kita kan hybrid kan. Gas kita habis jadi tukar pergi minyak, minyak habis tukar pergi elektrik dan sebagainya. Maka dalam proses pergerakan itu berlaku, tetapi dia akan berubah-ubah mengikut apa yang package yang kita ada pada waktu itu yang lebih dominan untuk digunakan. Ini bacaan macam tambahan lah yang boleh kita lihat nanti. Saya rasa slideshow saya dah habis. Itu saja untuk perkongsian. Kalau ada sedikit sesi soal jawab. Kalau ada yang tak faham tentang pola, ya, saya kembali kepada pola tadi. Ya. Ini bukan satu yang perlu, yang pasti ya, sebagai mencari gaya ya, gaya style mengajar ya. Okey, lihat kenapa kami terjemahkan dalam bentuk pola ya. Ya, saya tak menyentuh pun tentang RPA. Ada di arus perdana ya, apabila alternatif ini ya, perbezaan ini dibawa masuk dalam persisaran guru ya, mesti tidak boleh ada unsur tekanan ataupun beban tugas ataupun di daerah, berada di negeri atau berada di zon ya. Mungkin RPH itu ada formatnya tersendiri dan sebagainya, cuma pindah sahaja aras pemikiran kita bahawa untuk membina RPH yang sudah tentang proses, fikirkan tentang produk dan fikirkan tentang persekitaran. Dan pola ini bertujuan untuk mengarah pemikiran kita merancang. Itu sebenarnya yang dimaksudkan tentang pembelajaran terbeza, pembelajaran terbeza atau pedagogi terbeza. Saya rasa itu setakat ini perkongsian saya. Saya kembalikan kepada Encik Syarif, sebenarnya ada lagi masa kita peruntukkan ni. Ada masa lagi Encik Syarif sebenarnya. Kita kasih masa. Ada masa masa tambahan sebenarnya. Ya. Ada lebih kurang 10-15 minit lagi ni Ke macam mana nak teruskan kepada sesi soal jawab? Cikgu-cikgu, sekiranya ada soalan. Putus-putus boleh sesi soal jawab. Saya cuba lihat bahan lain, insya-Allah ada lagi. Jangan yang berat-berat soalannya. Jangan yang berat-berat soalannya. Okey, saya stop dulu. Kita tengok. Terputus. Okey, apa maksud fikiran terarah itu sekejap Boleh nampak skrin saya? Belum lagi. Rakan lain? Okay, dah boleh nampak? Belum. Okey, belum lagi. Dah ada belum? Belum lagi. Yang tadi tak ada soalan Yang ni dah ada. Macam jelas bila. Belum Belum lagi.
Macam semua tak ada ni. Saya stop dulu. Cik Charin. Ya. Ini Cikgu Ramona. Teruskan Nak Cikgu tanya. Ramona. Ni saya wakil kepada kawan, ada yang nak tanya soalan. Boleh saya bercakap? Teruskan Cikgu Ramona. Teruskan. Okey, saya nak tahu sekiranya guru meluangkan masa lebih untuk membimbing kumpulan yang lemah berbanding kumpulan cerdik, adakah itu dikatakan sebagai pembezaan? Itu je. Soalannya tadi, sekiranya guru luangkan masa pada murid yang lemah ataupun yang pandai ya? Maknanya guru tu meluangkan lebih masa kepada murid yang lemah, Murid lemah berbanding dengan kumpulan yang cerdik. Adakah Maknanya, itu adakah dikira itu sebagai dikira pengajaran sebagai terbeza? pembezaan? Bagaimana daripada Apa pendapat Encik Syahrin? Cik Syarin dah terkeluar ni? Ada lagi? Ahli panel lain pun boleh nak jawab. dah terleh. Tak apa. Okey, saya jawabkannya. Untuk bila kita nampak tadi kan dari segi murid pandai dan murid lemah murid asas lah. Kat situ pun dah ada terbeza, tapi keterbezaannya tu kita lihat dari segi apa. Cikgu Ramona, kita tadi ada pembezaannya tu daripada 4 perkara. Kena kita lihat daripada segi proses, kandungan, proses, produk dan persekitaran. Jadi bila kita lihat, memang kita nak murid aras tinggi, aras sederhana dan aras rendah kan. Jadi apa yang keterbezaan yang cikgu bezakan dalam kelas tersebut. Contoh bila cikgu lebih berfokuskan fokus kepada aras rendah ni kan banding aras tinggi. Adakah waktu PDPC cikgu pada hari itu cikgu bezakan, maknanya bila beri fokus kepada yang aras rendah, mungkin cikgu dari segi kandungan sama, proses sama, tapi produk beza kan. Kat sini bila produk berbeza ni, ini yang Cikgu Ramona lebih sebab nak menghasilkan produk, murid-murid yang aras asas ni dia memang perlukan masa dengan kita lebih. Kat situ pun sebenarnya memang wujud keterbezaan. Pembezaan. Cumanya cikgu-cikgu kena pegang yang 4 perkara tadilah. Berlakunya pembezaan dalam kelas itu kena dalam 4 perkara ini yang memang cikgu kena hafal. Memang kena hafal. Lepas tu yang Cik Syahrin sebut tadi berkaitan dengan pola, iaitu kita melaksanakan PDPC itu sebelum kita membuat perancangan tu pemikiran kita terarah. Kena tengok sifir mana yang kita nak gunakan. Nak gunakan pola 1 ataupun pola 7 ataupun pola 15. Macam itulah. Okey, sila Cik Nurziha nak respon. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi soalan cikgu. Kat kamera Okey, tadi soalan cikgu berkaitan dengan jika seorang guru
dia menghabiskan masa ataupun tumpuannya kepada murid yang lemah berbanding dengan murid yang pandai, adakah itu pembelajaran terbeza? Okey, cikgu kena tahu ya, konsep pembelajaran terbeza ialah cikgu membezakan PDP cikgu, okey, mengikut persekitaran cikgu, mengikut kesediaan murid, mengikut minat murid, mengikut profil pembelajaran murid. Maknanya PDP tu cikgu. Kita kata bila kata pembelajaran terbeza ini PDP. Jadi elemen yang cikgu boleh bezakan adalah isi kandungan. Mungkin isi kandungan mungkin di standard pembelajaran yang cikgu bagi sama. Namun mungkin bahan yang cikgu bagi dia berbeza, itu yang kita masukkan dengan isi kandungan. Tapi ia mencapai satu matlamat yang sama. Dia boleh juga dibezakan dari segi proses. Bila kita kata proses, ia akan melibatkan aktiviti dan juga tugasan yang cikgu beri kepada murid. Dan yang ketiga ialah dari segi hasil pembelajaran atau produk. Maknanya bagaimana murid menyampaikan apa yang mereka telah dapat ataupun mereka faham kepada kita. Itu yang dimasukkan dengan produk, dan persekitaran boleh jadi fizikal, sama ada fizikal atau emosi. Jadi dekat sini cikgu, bila cikgu kata sekadar menghabiskan masa pada murid yang lemah dan tidak pada murid yang pandai tadi ataupun murid yang cemerlang, itu bukan bermaksud pembelajaran terbeza cikgu, tapi pembelajaran terbeza macam mana sebenarnya cikgu menyampaikan PDP cikgu yang menunjukkan keterbezaan dari segi isi kandungan, proses, hasil pembelajaran dan juga persekitaran. Jadi kalau katalah cikgu habiskan masa pada murid yang lemah, tapi cikgu biarkan murid yang pandai ni tanpa aktiviti atau aktiviti anchor seperti pengukuhan ataupun pengayaan, itu yang bukan yang dimasukkan dengan pembelajaran terbeza cikgu. Jadi cikgu kena faham maksud pembelajaran terbeza. Doesn't mean that you spend more time pada yang murid yang lemah ni. Itu yang cikgu kata, oh this is pembelajaran terbeza. Sebenarnya corak pengajaran cikgu, how you modify ataupun how you adapt and adopt your teaching and learning in the classroom, okay, to certain groups, okay, dan mungkin cikgu boleh bezakan dari segi masa, macam dia nak bagi murid yang lemah mengambil masa yang lama, murid yang pandai ni mengambil masa yang singkat, tetapi cikgu mesti memberikan sesuatu kepada murid yang pandai ni. Tetapi kalau sekadar cikgu menghabiskan masa, okay, pada murid yang lemah ni, that is not totally pembelajaran terbeza. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, ada lagi soalan. Ada Cik Syarin, ada cikgu yang yang soal boleh tak tunjukkan tentang penisahan RPH bagi satu topik pedagogi terbeza ini. Cik Syarin ada di talian? Masalah talian kot. Okey. Okey, kalau gitu saya paparkannya untuk kita lihat. Sebenarnya saya sendiri ada soalan nak tanya pada Cik Syarin tentang pola ni. Cikgu Fida nak share something Oh ya. Yeah. Oh okay, alright. Dapat tak? Okay, dapat.
Okey, kita tunjukkan satu ini boleh, okey kita lihat ni kan dalam rancangan pengajaran harian. Ini contoh, kita ambil masa tingkatan 1, ni sains Okey, standard kandungan, standard pembelajaran. Boleh nampak Nampak. Okey. Objektif pembelajaran membincang kehidupan seharian yang dilihat sekeliling berkaitan dengan sains. Menghubung kait kepentingan sains dengan aktiviti harian. Membuat sumbangsaran tentang bidang sains dan contoh bidang sains. Membuat kesimpulan kerjaya dalam bidang sains dan skopnya. Okey, kita lihat pembezaan proses pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajarannya. Kita lihat ni, nanti seterusnya dia akan tunjukkan petunjuk keterbezaan dari segi gaya pembelajaran murid. Biru elemen pembelajaran terbeza, merah strategi pembentukan kumpulan, kuning pentaksiran. Okey, kita tengok apa aktivitinya. Aktiviti pemula 5 minit, guru meminta murid beraksi duduk tanpa kerusi. Guru mengemukakan soalan tentang ciptaan sains yang berkaitan dengan kehidupan harian. Guru menerangkan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Ini kalau saya tanya cikgu ni, yang kita punya objektif ni, bila kita lihat di sini, standard kandungan yang sama, standard kandungan kan, SK yang sama, SP-nya sama. Di sini objektif pembelajaran. Okey, kita lihat di sini. Okey. Bila aktiviti pemula tu, guru minta murid membuat aksi duduk tanpa kerusi. Yang kedua, guru mengemukakan soalan tentang ciptaan sains yang berkaitan dengan kehidupan harian. Guru menerangkan objektif pembelajaran OP dan kriteria kejayaan. Yang ini proses yang sama. Yang pertama aktiviti pemula ni. Betul tak cikgu? Boleh respon sikit? Ini adakah kalau cikgu lihat, ini adalah proses yang sama ataupun berbeza? Boleh respon? Untuk aktiviti pemula ini. Okey, kalau kita lihat ni satu, semuanya dilaksanakan oleh semua murid. Okey. Yang aktiviti 15 minit. Ini 5 minit pertama, pemula, aktiviti 15 minit. Okey, yang pertama guru meminta murid mengambil satu kad nombor, fan and pick. Okey, ini kita lihat dari segi pergerakan, visual, auditory dan kinestetik. Yang kedua, murid mencari pasangan berdasarkan kad nombor. Okay. Yang ketiga, guru meminta murid berbincang mengenai fenomena alam semula jadi dengan pasangan yang telah ditentukan Setiap pasangan membincangkan 4 jenis fenomena. Okey. Dan yang keempat, murid melengkapkan peta buih berkaitan fenomena yang telah dikenal pasti. Yang kelima, murid menyimak jawapan pasangan yang lain. Okey, yang keenam, guru memberi maklum balas. Dan yang ketujuh, murid merujuk kriteria kejayaan. Okey, selanjutnya kita akan lihat di mana elemen keterbezaannya. Elemen apa yang terbeza? Dekat bahagian proses. Okey. Ya. Okey, kita tengok di sini di mana elemen proses tadi. Guru meminta, aktiviti 2, guru meminta murid mengambil satu kad tugasan di dalam sampul surat. Ini aktiviti pergerakan lah, berlakunya pergerakan.
Okey. Murid membentuk kumpulan baru mengikut kad tugasan. Kat sini prosesnya sama atau berbeza cikgu? Agaknya bila membentuk kumpulan baru ni mengikut kad tugasan elemen ini berlakunya elemen proses. Adakah prosesnya sama dalam kumpulan tersebut? Kumpulan-kumpulan yang mengikut kad tugasan ni. Beza kot. Beza macam ni. Bila kita membentuk Berbeza. kumpulan kita ada ya betul berbeza. Beza. Seterusnya murid okey. Yang ketiga, murid mengakses maklumat mengikut tugasan yang diberikan. Okey. Kalau dalam PDPR ni dia carilah, kalau kat dalam internet meneroka tadilah. Dan yang keempat, murid bergerak kepada kumpulan asas. Ini kalau secara bersemuka. Murid bergerak kepada kumpulan asal. Yang kelima, murid menerangkan hasil tugasan mengikut giliran. Okey cikgu, saya nak bagi gambaran kalau kita laksanakan waktu PDPC bersemuka, kita membentuk secara kumpulan kan. Tapi kalau di dalam atas talian, dalam atas talian kita pun ada breaking group. Grup yang terpisah yang kita boleh buat dan kembali ke kumpulan asal. Okey. Kat sini cikgu kena mahirkanlah untuk menggunakan Google Meet yang dalam aplikasi Delima kan, Google Meet yang melalui Delima yang kita ada akaun. Di situ kita ada aplikasi, di situ kita boleh buat breaking group. Okey. Seterusnya yang kelima, murid menerangkan hasil tugasan mengikut giliran. Kat sini, dan murid melengkapkan peta pokok. Yang ketujuh, murid sudah selesai boleh melaksanakan aktiviti anchor iaitu pengayaan, pengukuhan dan pemulihan. Okey. Dekat sini yang elemen nombor 7 ni cikgu nampak tak lihat elemen keterbezaannya. Elemen perbezaan ni nombor 7 ni kan. Nampak bila kita aktiviti pengayaan, pengukuhan, pemulihan kita dah nampak mengikut aras murid. Dalam proses tu kita pun bila ada keterbezaan dalam proses, kita ada murid aras tinggi, ada aras sederhana dan aras asas. Bila aras asas kita beri pemulihan. Aras sederhana kita beri pengukuhan. Asas tinggi kita beri pengayaan. Tapi macam Cik Zihar cakap tadilah. Okey. Yang ke-8, maklum balas dari peta pokok daripada rakan kumpulan, penilaian rakan sebaya dan guru. Dan yang ke-9, kita lihat yang 9 ni warna biru, elemen pembelajaran terbeza berlaku lagi. Okey, murid menampalkan hasil kerja yang telah disemak. Ini elemen produk. Produknya sama atau berbeza? Berbeza. Agak-agak sama ke berbeza? Berbeza. Ya, bila kita membentuk kumpulan berbeza, sudah tentu elemen produknya pun berbeza. Kat sinilah sebenarnya yang memainkan yang berkadar langsung dengan pola tadi. Sebab tu sebelum merancang RPH, kita kena, pemikiran kita terarah tu bermaksud kita kena tahu di mana pilihan pola yang kita nak pilih. Jadi ada setengah cikgu memang satu kelas tu memang murid memang arahnya mungkin sederhana tinggi. Jadi pun cikgu boleh melalui pemilihan yang mana. Cikgu nak kandungan yang sama, proses yang sama, hasil yang berbeza dan persekitaran yang sama dalam kelas kan, kalau dalam kelas. Kalau dalam kelas dan secara penggiliran, macam di kelas dan ada yang elemen segerak kan, tapi mungkin waktu PD
PDPC yang akan datang ni yang bersemuka secara penggiliran, kita tak dapat melaksanakan segera sebab satu hari di sekolah murid ada 5 mata pelajaran. Kalau di rumah 3 masa sahaja pembelajaran di rumah. Kat situ tak ada elemen, tak boleh laksanakan elemen segerak. Okey, setakat ni jelas cikgu? Jelas tak? Cikgu perlu tanya sebab kita interaktif ni kan lebih kami lebih suka kalau cikgu tanya kita tak faham. Puan, boleh saya tanya? Okey, bila tadi yang ke-9 tadi elemen produk dah berbeza nampak. Bila kita ada kumpulan, okey baik. Baik, sila. Puan, boleh saya tanya? Nak kepastian. Boleh tak kita katakan sebab apa objektif pembelajaran tu ialah satu pola yang tak arah. Maknanya bagi mencapai objektif pembelajaran tu kita kena ada kriteria tadi kan. Ada 3 kriteria tadi kan untuk mencapai objektif tu. Yeah. Boleh tak pola tu dikatakan sebagai objektif pembelajaran? Cikgu jelas tadi bila kita lihat pola ini adalah penentuan arah. Arah kita nak bawa kita punya PDPC atau PDPR. Kalau objektif, apa yang kita nak capai selepas PDPC ini, apa yang murid dapat. Sebab setiap kali gerak kerja kita, core business kita adalah kemenjadian murid. Jadi bila kita melaksanakan PDPC, apa objektifnya, apa yang murid akan capai. Tapi pola ini bagaimana berlakunya perjalanan PDPC atau PDPR cikgu itu berlangsung. Iaitu pemilihan pola pembelajaran terbeza ini yang kita lihat keterbezaan dari segi kandungan. Kandungan tu SK dan SP apa yang kita nak ajar. Yang kedua adalah dari segi prosesnya. Yang ketiga dari segi hasilnya produk. Dan yang keempat adalah persekitaran. Jadi kita tak boleh secara pola tadi adalah pola bagaimana kita perjalanan PDPC yang kita laksanakan. Tapi objektif adalah apa yang kita sasarkan untuk apa yang kita nak capai dalam PDPC yang kita laksanakan ini. Maknanya tadi jelas tak ni Cikgu Ramona? Ya, objektif kita tu tadi, kalau kita nak capai objektif kita perlu ada kriteria tadi kan? Nak mencapai ke arah supaya objektif kita tercapai. Perlu ada kriteria kejayaan. Dan kriteria itu juga mempunyai aktiviti-aktiviti yang berbeza kan? Ya. Cikgu Rafidah tolong scroll balik yang ada objektif tadi. Okey. Muka surat yang lihat ada, yang ada objektif. Objektif, okey. Okey. Okey, kita lihat objektif pembelajaran. Contohnya membincangkan yang inilah. Ini. Di sini kriteria kejayaan tadi. Ini adalah proses mencapai objektif pembelajaran kan? Ya. Maknanya KK tu kita gunakan. Dan tadi secara polanya tadi adalah bagaimana. Betul tak? Ya. Soalan saya yang pertama tadi tu, adakah? Okey. Kan? Okey. Yes. Okay, kalau sebenarnya objektif ni kita ambil berdasarkan daripada standard pembelajaran.
dengan standard kandungan. Kita apa yang kita nak ajar, apa yang kita nak tahu sampai ujung period tu murid dapat apa. Tapi kriteria kerjaan ni ialah macam mana cikgu nak capai objektif. Maknanya kalau kata aktiviti itu ialah objektif, aktiviti ialah gerak kerja untuk capai objektif. Bukan dia gerak kerja yang menunjukkan dia itu objektif. Dia ialah macam mana cikgu nak gerakkan murid itu menggunakan kriteria ni untuk capai objektif. Jadi kalau kriteria tadi murid boleh membincang menyenaraikan 4 contoh aktiviti semua ni, inilah cara cikgu nak capai objektif lah. Tapi kalau kita tengok aktiviti, kita tengok aktiviti 1, slide 4. Okey, aktiviti. Guru minta murid mengambil satu kad nombor. Ini aktiviti dia yang kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni, dia ni mengarah kepada objektif. Mana daripada kriteria tadi, kita pecahkan macam mana nak dapat 4 tadi tu. So, kalau kata objektif, maknanya aktiviti ni ialah aktiviti yang dilaksanakan yang boleh mencapai objektif. Iaitulah kriteria tadi. Tapi kalau kata dia ni objektif, dia bukan objektif. Dia ialah aktiviti untuk capai objektif. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah soalan dia apa yang dimaksudkan dengan kriteria kejayaan? Minta maaf, saya tak dengar soalan tadi. Bukan itu yang saya masukkan. Apa ya Cikgu Ramona? Tapi betul lah yang dikatakan. Okey, objektif kalau macam kita buat RPH kan terdiri daripada 2 perkara yang penting. Yang pertama objektif pembelajaran kan. Okey, untuk mencapai objektif pembelajaran kita perlukan ada kriteria. Dalam kriteria itu ada aktiviti yang beza. Betul lah tadi yang dikatakan itu tadi, yang jawab soalan tadi tu. Okey, saya bagi penerangan sikit ya Cikgu, perbezaan antara objektif pembelajaran dengan kriteria kejayaan. Okey, bila kita kata objektif pembelajaran, ia adalah apa? Apakah kefahaman, apakah pengetahuan, apakah kefahaman dan apakah kemahiran. Sebab bila cikgu buka dalam cikgu punya standard pembelajaran, perkataan kata kerja adalah kemahiran. Okey, kata kerja adalah kemahiran. Dan bila cikgu cikgu rungkai di SKP, kata nama, contohnya menulis karangan. Karangan itu adalah kata nama. Dan juga jika menulis karangan dengan betul, itu adalah kata sifat. Jadi menulis adalah kemahiran, karangan adalah kata nama dan dengan betul adalah kata sifat. Kata nama dan kata sifat ini adalah pengetahuan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan objektif? Objektif memang kita ambil daripada standard pembelajaran, iaitu apakah pengetahuan, apakah kefahaman dan apakah kemahiran yang murid akan capai pada hari tersebut. That's why objektif dia memang tak boleh lari daripada standard pembelajaran, bukan standard kandungan. Okey, apakah itu kriteria kejayaan? Kriteria kejayaan adalah strategi. Okey, strategi yang cikgu rancang untuk mencapai objektif pembelajaran. Contohnya menulis karangan. Okey, untuk menulis karangan, apakah strategi yang pertama? Mungkin strategi yang pertama, murid kena menghuraikan ataupun menggariskan perkataan-perkataan dalam soalan yang diberikan. Okey, digariskan dulu. Dia mengenal pasti kata kunci. Okey, kemudian yang kedua, dia akan mengembangkan kata kunci tersebut. Itu strategi cikgu. Dan strategi yang ketiga ialah boleh menghasilkan satu perenggan karangan. Itu adalah strategi. Bila kita kata strategi,
strategi berfikir dan strategi belajar itu adalah kriteria kejayaan. Bezanya dengan aktiviti cikgu, bila tadi cikgu mengenal pasti kata kunci, bagaimana cikgu nak mengenal pasti kata kunci? Dengan menggariskan ke, dengan membulatkan ke, dengan gunakan highlighter ke, itu adalah aktiviti. Dan jika cikgu mencerap guru-guru dan cikgu lihat dalam objektif objektif pembelajaran guru, contohnya menulis membuat peta buih untuk bahasa Melayu lah, contohnya bahasa Melayu, membuat peta buih tentang pencemaran air contohnya. Okey, jadi di sini cikgu nampak tak? Kemahiran bahasa Melayu bukan membuat peta buih. Jadi di situ ia tidak boleh menjadi cikgu punya objektif pembelajaran. Membuat peta buih adalah aktiviti yang perlu dilaksanakan untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi dekat situ bila kita kata objektif, ia memang tidak boleh lari daripada kata kerja, okey, ataupun pengetahuan. Bila kita kata pengetahuan tadi, kata nama dan kata sifat yang ada dalam standard pembelajaran. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Cik Ziha. Okey, kita teruskan sikit lagi. Kita lihat yang nombor 10 ni murid merujuk kriteria kejayaan untuk semakan. Dan sebenarnya aktiviti penutup, murid melengkapkan kad keluar, exit card, exit ticket untuk menyatakan apa-apa yang telah dipelajari dan isi pelajaran yang suka dikuasai. Yang kedua, murid merujuk kriteria kejayaan yang telah dicapai. Yang ketiga, guru membuat kesimpulan akhir pengajaran pada hari ini. Okey, bila melihat RPH ni, cikgu nampak jelas tak pembezaan? Pembelajaran sepanjang ini pembelajaran terbeza berlaku. Elemen pembelajaran terbeza ada dimasukkan dalam RPH ini. Sebab tadi Cik Sarin kata RPH ni bukan cikgu ikut RPH ni sebab sekolah cikgu dah ada pattern RPH masing-masing kan, mengikut SPI bilangan 3 tahun 99 kan. Jadi ini adalah bagaimana elemen pembezaan pembelajaran terbeza itu ada di dalam RPH. Cikgu Rafida, boleh tak Cikgu Rafida tengok pada aktiviti sebelumnya? Saya nak terangkan sikit. RP? Aktiviti sebelumnya. Ni. Okay, yang putih boleh tak? Yang putih. Ni. Yang putih. Yang warna putih. Okey. Yang warna putih, atas dia. Okey. Ni lebih jelas. Okey. Cikgu tengok yang nombor yang tadi. Slide nombor 3. Aktiviti. Ya, aktiviti. Ini aktiviti. Yes. Okey ni. Okey cikgu. Di manakah pembelajaran terbeza boleh dilihat di dalam RPH? Okey. Pembelajaran terbeza jika cikgu ada KK, cikgu ada KK, pembelajaran terbeza boleh dilihat dalam kriteria kejayaan dan juga aktiviti pembelajaran. Okey, kalau di sini, kalau cikgu tengok saya bagi contoh dalam kriteria kejayaan, dalam aktiviti aktiviti kedua, cikgu tengok aktiviti kedua, selalunya guru akan menulis macam ni. Okey, dia akan buat grup A, kumpulan A akan buat aktiviti ni, kumpulan B akan buat aktiviti ni, kumpulan C akan buat aktiviti ni. Jika ada 3 kumpulan mengikut aras yang berbeza. Okey, namun cikgu di dalam RPH, jika kita ada 4 ataupun 3 ataupun 2 aktiviti, tidak semestinya cikgu, tidak semestinya kedua-dua aktiviti itu akan mengikut aras keupayaan. Dia terpulang kepada level aktiviti, level of difficulty, kesukaran, aras kesukaran aktiviti tersebut. Mungkin aktiviti cikgu yang pertama dia tidak menunjukkan aras murid yang berlainan.
kepelbagaian aras murid. Sebab cikgu rasa aktiviti tu even murid yang lemah pun boleh buat. Macam aktiviti as a warm up lah. Okay. Tetapi bila tiba aktiviti kedua yang ke arah mencapai cikgu punya kemahiran ataupun pengetahuan dalam cikgu punya objektif pembelajaran, yang itu cikgu akan tunjukkan aras payan. Contohnya cikgu rasa kalau budak ni contohnya menulis karangan, cikgu punya objektif lah menulis karangan, satu perenggan karangan. Kalau tanpa bantuan guru, confirm budak lemah ni dia akan terkiar-kiar, dia tak boleh dapat. Tapi budak sederhana dan budak pandai ni dia boleh buat. Jadi di situ aktiviti tersebut dia akan menunjukkan kepelbagaian aras keupayaan murid. Okey, mungkin cikgu ada tulis itu kumpulan A buat ni, kumpulan B buat ni, kumpulan C buat ni. Tetapi kalau cikgu tengok di dalam RPH ni, okey, murid mencari pasang berdasarkan nombor. Guru meminta murid berbincang fenomena alam semula jadi dengan pasangan yang ditentukan. Okey, nampak dia di sini perkataan pasangan yang dah ditentukan. Maknanya secara automatik kita nampak walaupun tak ada perkataan di situ, kumpulan A buat ni, kumpulan B buat ni, kumpulan C buat ni, tetapi di situ bila pasangan yang ditentukan, maknanya pasangan yang telah ditentukan oleh guru, maknanya di sini akan berlaku flexible grouping ataupun kumpulan fleksibel. Kumpulan fleksibel adalah salah satu strategi dalam pembelajaran terbeza, cikgu. Okey, kita membezakan kita punya murid mengikut aras berdasarkan kumpulan yang tertentu. Jadi dekat sini pasangan yang telah ditentukan guru, jadi guru akan tahu mungkin murid sederhana akan dipasangkan dengan murid yang pandai ataupun cemerlang. Tapi murid yang lemah ini akan dipasangkan dengan murid yang sederhana. Jadi dia bila dia buat tu, maknanya bila dia membuat sesuatu aktiviti dan guru tahu okey murid ni yang lemah dengan yang sederhana ni akan diberi bantuan yang lebih. Jadi guru akan memberi bantuan kepada kumpulan ini. Tetapi pasangan yang pandai dan pasangan yang sederhana ini dia boleh bergerak sendiri seolah-olah ada guru dalam kalangan murid. Maknanya murid cemerlang boleh membantu murid yang sederhana. Jadi di situ nampak tak keterbezaan itu akan berlaku. Okey, bila kita pasang-pasangkan murid di sini, itu adalah dalam kita punya pembezaan dari segi proses. Okey, maknanya bila kita kata proses ni dia ada dua, cikgu. Maknanya keterbezaan PDP kita tu dalam proses sama ada kita bezakan tugasan yang kita berikan kepada murid ataupun aktiviti yang kita berikan kepada murid, tetapi ia akan mencapai satu matlamat yang sama, iaitu mungkin kemahiran tersebut adalah menulis. Jadi macam mana murid nak mencapai kemahiran menulis itu? Mungkin ada murid diberi bantuan yang lebih, tetapi ada murid tak perlu diberi bantuan, tetapi ada murid yang perlu diberi bantuan yang sedikit. Jadi untuk mencapai satu kemahiran yang sama, the process how to achieve the intended objective ataupun kemahiran yang ditentukan itu berbeza. Jadi dekat sini pembezaan dari segi proses. Namun kalau cikgu memberi bahan yang kuantitinya berlainan, contohnya kalau katalah untuk membaca karangan, membaca petikan. Murid yang lemah mungkin petikannya yang cikgu bagi petikan yang pendek saja. Okey, dalam perenggan tu, dalam satu perenggan yang besar, okey, bahagian yang karangan yang perenggan yang pendek tu cikgu bagi pada murid yang lemah. Tapi bila perenggan yang panjang atau beberapa perenggan cikgu bagi pada murid yang cemerlang. Jadi di situ cikgu pembezaan dari segi isi kandungan. Namun bila kita kata isi kandungan, bila kita merujuk kepada standard pembelajaran, ia tidak boleh berbeza, cikgu. Dia akan mencapai satu matlamat yang sama ada kuantiti yang diberikan itu berbeza ataupun proses bagaimana nak mencapai kemahiran yang ditentukan itu berbeza. Dan cikgu akan nampak nanti bila prosesnya berbeza, cikgu akan dapat produk yang berbeza. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Zihar. Jelas kat situ. Cikgu Fida tu tak sambung?
Okay, ada soalan daripada Cikgu Asfalila ni, bagi 30 minit atau 60 minit, berapa aktiviti yang boleh digunakan? Okey, Cikgu Asfalila, bila kita dari segi masa, penentuan masa, objektif yang ditentukan dalam guru sebagai perancang. Guru sebagai perancang 4.1. Okey, bila kita nak merancang, kita mesti melihat murid, audien kita siapa? Audien kita murid kita kan? Dan cikgu dah kena kenal. Sebab itu bila nak merancang, objektif sekurang-kurangnya satu. Kalau sekurang-kurangnya satu dan melihat kepada standard pembelajaran, adakah standard pembelajaran itu aras kesukarannya bagaimana? Kalau aras kesukarannya tinggi, mungkin dalam masa 30 hingga 60 minit tu satu objektif saja cikgu boleh nak capai. Sebab objektif itu adalah untuk mencapai standard pembelajaran tadilah, kan? Penentuan berapa banyak objektif yang cikgu nak capai dalam masa 30 minit atau 60 minit bergantung kepada standard pembelajaran tadi. Standard pembelajaran yang cikgu nak capai dan bergantung juga kepada murid cikgu. Jadi bila kita nak menentukan objektif tu, itu bergantung. Sebab kalau kita meletakkan objektif yang mungkin SP yang kita nak laksanakan mempunyai aras kesukaran yang rendah. Maknanya boleh cikgu mengambil objektif yang lebih banyak, mungkin 3 atau 4 yang boleh dicapai. Jadi berapa objektif yang boleh cikgu laksanakan dan aktiviti yang cikgu laksanakan dalam masa yang ditentukan tu adalah bergantung kepada cikgu untuk menentukannya. Sebab tu pemikiran terarah tadi sangat, saya sukalah yang Cik Sarin cakap tadi, pemikiran terarah, sebab kita nak merangka suatu pengajaran, nak merancang suatu pengajaran itu untuk penentuan objektifnya, penentuan pentaksirannya dan mengikut aras keupayaan berserta masa yang ditetapkan. Jadi keupayaan cikgu melaksanakan PDPC, keupayaan cikgu yang melaksanakan PDPC untuk mencapai objektif apa yang murid akan dapat tu, itu sangat penting. Sebab kalau cikgu sasarkan banyak objektif tapi gerak aktivitinya yang banyak tapi tak mencapai objektif cikgu, itu dah suatu yang rugi, kan? Jadi kena diseiringkan. Masa perancangan tadilah yang cikgu kena lihat. Dan bila kita tahu murid kita bagaimana, kena baca sifir pola tadilah. Baca sifir pola tadi, adakah kandungan yang sama, proses yang sama, hasil yang berbeza ataupun bagaimanalah pilihan pola tadi. Okey, seterusnya soalan. Okey, Cikgu Asfalila, jelas tak? Boleh saya tambah sikit? Menjawab tak? Okey, sila-sila. Okey, berapa banyak aktiviti yang cikgu nak buat jika 30 minit ataupun 1 jam ataupun 1 jam setengah? Jawapan saya yang pertama ya cikgu, terpulang kepada disiplin subjek masing-masing. Okey, ada subjek kadang-kadang dalam satu period tu dia kena settlekan beberapa kemahiran, betul? Kadang-kadang 1.1, 1.2 dia perlu dia selesaikan dalam satu sesi pengajaran. Okey, bila kita tengok dia kalau ada SP, dalam SP tu ada lebih daripada satu, maknanya itu adalah kemahiran yang mudah. Dan bila cikgu membina aktiviti, dia terpulang kepada objektif pembelajaran cikgu. Okey, yang dicadangkan sekurang-kurangnya dua aktiviti. Namun ia bergantung kepada
masa yang cikgu ada. Kadang-kadang kalau kita ada 30 minit, okey, 30 minit dan mungkin aktiviti yang pertama kita itu aktiviti yang mudah. Okey, aktiviti yang mudah berkaitan dengan kemahiran yang pertama, mungkin 1.1, mungkin dia berkaitan, contoh bahasa Melayu dia berkaitan dengan lisan je. Mungkin soal jawab dia dah boleh settle dia punya kemahiran pertama. Tapi kemahiran yang kedua mungkin 1.2 ataupun 1.1.3 tu dia agak sukar sikit. Jadi bila cikgu rasa kemahiran tersebut untuk dicapai ia memerlukan aras pelbagai aras upaya murid, maknanya aktiviti ataupun tugasan yang dia berikan perlulah berlainan. Jadi secara automatik cikgu maknanya aktiviti cikgu mesti mengikut aras lah. Tidak semestinya aktiviti cikgu 4 cikgu akan capai objektif pembelajaran. No. It depends pada masa yang diperuntukkan kepada cikgu dan dia terpulang juga kepada disiplin subjek masing-masing. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Ziha. Cik Ziha, Cik Syarin ada. Cik Tadi Syarin ada dalam Cik Ziha talian. dia nak tanya. Cik Syarin ada? Cik Syarin, saya sendiri ada soalan Cik Syarin tentang Ya, pola. saya teruskan. Cik Ziha. Okey. Soalan saya macam ni. Pola-pola tu maknanya dia telah ditentukan sama ada ia sama proses ataupun produk yang berlainan ataupun isi kandungan sama. Dia ada certain pola, dia ada certain cara lah. Macam pola tu seolah-olah telah ditentukan. Tapi soalan saya, contohnya macam mata pelajaran matematik. Okey. Objektif, bila kita kata objektif pembelajaran, ia tidak boleh berlainan kecuali bahan yang diberikan berlainan, kuantiti bahan yang diberikan berlainan. Sebab objektif, kemahiran dalam SP tu tak boleh berlainan, dia mesti yang sama. Okey, baik. Namun jika prosesnya sama, bagaimana kita akan mendapat produk yang berlainan? Proses yang sama. Proses yang sama, tetapi bagaimana kita nak mendapat produk yang berlainan? Okey, baiklah. Macam tadi saya berikan contoh tadi, satu, bagaimana proses yang sama. Prosesnya prosesnya mencipta tapi aktivitinya berlainan. Maka dapatkan hasil yang sama, iaitu sajak. Itu maksud dia. Ya. Okey, proses yang sama, aktivitinya berbeza, maka produknya sama. Itu yang diberikan contoh. Izin saya berikan sedikit gambaran. Boleh tak saya paparkan satu contoh RPH lah, ya, yang berdasarkan pola. Boleh? Sedikit. Tapi kena stop lah ni yang ni. Cikgu Vida tengah sharing tu mungkin tak boleh Cik Syarin nak share. Tak apa. Saya ada maksudnya ada satu contoh lah bagaimana dari pindahan pola kepada RPH. Walaupun RPH tadi saya kata ikutlah pattern yang ada, sedia ada, tetapi itu adalah nilai tambah kepada kepada pemikiran terarah untuk merancang. Sedikit saja. Cik Sarin, sebenarnya yang saya maksudkan. Okey, dah boleh present Tuan. Sekejap Okey. Teruskan Cik Sarin, adakah yang dimaksudkan dalam sekejap ya. Okay. Adakah yang dimaksudkan tu adalah hanya cadangan saja? Sebab kadang-kadang bila kita mengajar di dalam kelas, disiplin subjek ni berlainan Tuan. Okey. Yes, disiplin subjek berlainan. Cuma ini yang mungkin applicable pada bahasa Melayu tapi dia tak applicable pada subjek-subjek yang lain. Baik. Ataupun sebenarnya ini hanya adalah cadangan saja. Jadi kalau dia terpulang kepada situasi ataupun disiplin subjek yang berlainan, betul tak Tuan? Okey, baiklah. Untuk pola terbeza memang untuk disiplin bahasa Melayu. Walau bagaimanapun apabila diserakkan makluman ini, diserakkan pengalaman dan ilmu ini, maka ada panitia lain, matematik, sains dan sebagainya melihat keadaan ini boleh disesuaikan dengan subjek-subjek
yang trust yang lain lah, sama ada matematik, sains dan sebagainya. Tetapi pattern pola ini 1 hingga 15 memang khusus untuk bahasa Melayu seperti yang saya cakapkan dalam arus perdana, SK, sekolah kurang murid, SABK, peralihan, kluster dan sebagainya seperti yang saya sebutkan semalam. Okey, dah nampak tak perkongsian ini? Nampak tuan? Nampak. Okey, jadi perkongsian ni pola pembelajaran terbeza, kandungan sama, proses sama, produk sama, persekitaran beza, ini adalah elemen dalam pola 1. Maka contoh bagi minggu pertama, bagi minggu pertama ada murid, bilangan murid, tengah hari, masa, tahun satu amanah, mata pelajaran, tajuk bergembira, standard kandungan dia, standard pembelajarannya, objektif pembelajarannya pada akhir PDVC menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 daripada 10, membina sekurangnya 3 ayat. Kemudian kriteria kejayaan. Murid dapat menyelesaikan kata nama am dengan betul dan aktiviti adalah aktiviti berbentuk permulaan. Murid menamakan berapa benda maujud, mencari benda, guru mengaitkan dengan objektif pembelajaran, kemudian perkembangannya. Murid dibagikan kepada 4 kumpulan berdasarkan yang tadi pola tadi dan hinggalah kepada penutup. Jadi tambahan pada ruang-ruang lain ialah pentaksiran dalam bentuk lisan dan menulis, bahan bantu mengajar, bahan maujud, kertas A4, lembaran kerja, nilai, kerjasama tolong-menolong, bertanggungjawab dan refleksi. Tetapi ini hanya adalah satu cadangan ataupun contoh. Kita memang tidak galakkan kerana kita takut yang perkara yang paling pertama ialah membebankan guru. Apa yang ada pada arus perdana, apa yang ada yang diamalkan oleh guru-guru, teruskan dengan RPH itu, hanya nilai tambahnya kepada perancangan ataupun pemikiran terarah itu kepada pola tadi. Pola 1, pola 2, pola 3. Seolah-olah kalau nak merancang, tengok pola dulu. Hari ni esok aku nak mengajar apa? Tengok pola 7, boleh tak pola 7? Bayangkan keadaan budak macam mana, persekitaran macam mana, apakah produk yang nak aku hasilkan, apakah kandungan. Kandungan nanti di SKP-nya nak berbeza ataupun sama. Prosesnya nanti nak sama ke nak beza. Produknya nak sama atau nak beza. Persekitarannya nak sama atau beza. Ada dalam pola mana? Mungkin ada dalam pola 7, mungkin ada dalam pola 8 dan seterusnya. Itu maksudnya. Saya memang kekuatannya pola ini ialah kepada mengarah pemikiran terarah. Pemikiran yang terarah. Kita tidak tidak secara mencampur adukkan sangat pemikiran tanpa permulaannya, tanpa sekatan-sekatan ataupun kategori-kategori kita. Jadi waktu itu kalau kita berfikir, fikiran kita akan lebih berkecamuk. Untuk merancang satu RPS saja kita telah mengolah pemikiran kita secara umum. Tapi kalau melihat kepada pola, saya dah cuba dan meyakinkan kepada guru-guru, dia kata nampak selesa dan setuju bahawa pola itu mengarah kepada pemikiran kita untuk merancang dengan lebih berfokus dan bertumpu. Itu saja. Saya stop sharing. Terima kasih. Terima kasih Encik Harin. Ya, saya. Terima kasih. Ya, saya. Okey, saya rasa cukup saja pembincangan kita pada petang ini. Sekiranya ada soalan mungkin boleh. Pasal jam pun dah hampir pukul 4. Jadi saya rasa cukup sharing kita pada petang ini. Sekali lagi ribuan terima kasih kepada Encik Sharin lah berkaitan dengan apa yang telah disampaikan tadi, sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi boleh menjadi panduan berguna untuk kita semua sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Rakan-rakan guru jangan lupa untuk mengisi link kehadiran serta maklum balas. Kemudian saya nak share sedikit berkaitan dengan modul yang Cikgu Fidah ada tunjukkan semalam
modul berkaitan dengan modul pembelajaran terbeza. Cikgu-cikgu sebenarnya boleh dapatkan modul tersebut dengan harga RM15. Boleh tak admin share dia punya link untuk mendapatkan modul tersebut? Nanti mungkin admin akan sharekan link pada ruangan chat. Sebelum kita sudahi, Cikgu Fidah mungkin ada nak buat sedikit rumusan? Terima kasih Cikgu Jamila, terima kasih pada Encik Syarin, terima kasih pada Cik Liha dan sama-sama kita berkongsi saranan. Terima kasih pada Timbalan Pembelajaran Cik Nazrali atas perkongsian kita pada petang ini dan juga guru-guru. Soalan-soalan yang dikemukakan sangat bermanfaat dan saya rasa bila cikgu bila kita mendapat satu ilmu yang baru ataupun suatu pengayaan ilmu, maka yang lebih berkesan adalah kita cuba praktikkan. Bila kita nak praktikkan, tiba-tiba kita ada macam mana, sebenarnya bolehlah berhubung juga dengan kami lah. Kami seperti yang kami cakap semalam, kami menghulurkan tangan untuk membimbing cikgu-cikgu. Kita sama-sama membantu anak murid kita mencapai objektif kemenjadian murid. Saya harapkan agar perkongsian tentang pembelajaran terbeza ini dapat memenuhi ilmu tentang pembelajaran terbeza secara umum dan khusus kepada semua cikgu-cikgu yang hadir pada petang ini. Dan saya harapkan kepada GPK, Guru Penolong Pentadbiran dan Ketua Panitia sampaikanlah kepada anak buah masing-masing, laksanakan supaya tidak berlaku kecairan ilmu ni dan kongsikan dan cuba laksanakan di peringkat sekolah. Kita tak akan sampai ke mana-mana jika tidak memula langkah pertama. Jadi oleh itu saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas segala komitmen cikgu yang sangat tinggi sehingga hampir pukul 4 petang masih lagi tetap bersemangat mendengar sesi pada petang ini. Itu saja yang saya harapkan agar kita dapat bertemu lagi di sesi-sesi akan datang untuk pengisian-pengisian yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Fidah. Kita masa sesi pertama kita ada kata aluan daripada Tuan Timbalan Sektor Pembelajaran. Tuan Timbalan masih ada lagi ke untuk kata-kata penutup? Kiranya ada. Okey, silakan Tuan Timbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada rakan-rakan guru, pada Cik Syahran. Ya, saya pada barisan Syarin, pada barisan rakan-rakan sektor pembelajaran yang berusaha keras 2 hari ini, dan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada semua yang terlibat, dan insyaAllah sekiranya ada lain kelapangan, lain ruang, kita akan berkongsi lagi ilmu ni. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Okey, dengan bahagiannya kata-kata daripada Tuan Timbalan daripada Sektor Pembelajaran tadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Syarin. Sama-sama kita bertemu.
Rakan-rakan guru semua, terima kasih dapat hadir sekali lagi pada petang ini, dan semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, insya-Allah apa yang disampaikan petang ini kita harap dapatlah disebarluaskan kepada teman-teman rakan-rakan kita yang lain. Jadi akhir kata, apa-apa yang tersilap sepanjang program ini harap dimaafkan, dan jangan lupa kehadiran. Dan siapa yang berminat untuk dapatkan modul tadi bolehlah tengok di ruangan chat. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di lain program. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Cik Syarin tidak terhingga atas kesudian. Cik Syarin boleh share bahan ke? Kita 2 hari ni. Ya sama, nanti saya share pada apa ni, Puan Rafidah. Puan Rafidah, Okey. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih semua. Cikgu-cikgu jangan lupa isi kehadiran. Salam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, 1 minit lagi pukul 4. Alhamdulillah. Target. Tahniah semua, alhamdulillah. Tahniah rakan-rakan guru. Mila kat mana? Siapa? Azhar, balik Azhar, kakak ada kunci dengan Cik Leman nanti. Jom. Apa lambat tutup lampu? Cikgu Nurisman, off record. Rekod lagi. Oh, tak ambil gambar yang tadi. Alah, lupa. Sorry. Biar Kak Mila, saya ambil gambar Kak Mila. Okay, 1. Okay, 1, Gambar 2. saya, gambar semua orang. Ya.